A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam sesi Al-Quran, tafsir ringkas mengikut muka surat daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 418 insya-Allah. 418, dan pada pagi ini kita akan masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab juz yang ke-22, dan selepas daripada itu kita akan masuk juz 23 lah insya-Allah. Jadi apa yang saya nak sebutkan tentang juz 22 dan juga 23 ini, di mana ada 6 surah yang terkandung di dalam juz 22 dan 23 ni yang akan kita bentangkan, tetapi ianya mempunyai tema yang hampir sama, iaitu apakah surah-surah ini. Surah-surah yang akan kita lalui insya-Allah bersama-sama dalam tema yang hampir sama ni ialah surah Ahzab, kemudian surah Saba, kemudian surah Fatir, kemudian surah Yasin, kemudian surah Saffat, dan kemudian surah Sad. Jadi ada 6 surah, yang mana 6 ini mengandungi tema yang hampir sama sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tapi kita akan mulai pada pagi ini dengan surah Al-Ahzab. Jadi surah Al-Ahzab ini sebagaimana namanya ialah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada perang Ahzab. Jadi ianya artinya secara automatiknya dia adalah turun di Madinah. Jadi kita telah melepasi sebelum daripada ni, kalau kita bincangkan biasanya ialah surah Makkiyah, dan kemudian sekarang kita kembali kepada surah Madinah. Jadi surah Madinah yang diturunkan, iaitu surah Ahzab ini, turun pada hampir boleh kita katakanlah pertengahan di antara tempoh masa di antara Nabi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan kemudian sehingga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertengahan tu kalau kita katakan 10 tahun, jadi maknanya 5 tahun. Jadi tahun yang kelima itulah berlakunya peperangan Al-Ahzab, dan turunlah surah ini yang kita nak baca pada hari ini. Jadi sebelum daripada kita pergi lebih jauh, kita nak tengok kan apakah dia sebenarnya tema kepada 6 surah yang saya sebutkan tadi tu, iaitu bermula dengan surah Ahzab, kemudian Saba, kemudian Fatir, kemudian Yasin, kemudian Saffat, dan kemudian Sad. Apakah dia tema secara umumnya? Temanya sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ialah di bawah satu perkataan saja, iaitu al-istislam, ataupun secara ringkasnya dalam bahasa Melayunya kita kata penyerahan. Penyerahan apa? Iaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agak berbezalah di antara surah Ahzab, surah Saba, surah Fatir, surah Yasin, surah Saffat dan juga surah Sad ni. Apakah perkara yang hendak di penyerahan pada apa? Yang pertama sekali, sebelum daripada kita ceritakan tentang penyerahan ini, tentang dengan detail ini 6 surah ini, penyerahan ini ialah itulah sebenarnya core kepada Islam. Sebab bila kita sebut Al-Islam artinya adalah penyerahan. Penyerahan apa? Penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri, penyerahan perasaan, penyerahan apa segala-galanya, penyerahan akal, iaitu kita hendaklah merasakan bahawa kita ni lemah, kita adalah tidak mampu, kita tidak tahu, kita jahil, segala-galanya kita apa-apa semua yang lemah tu ialah pada kita, dan segala kekuatan itu ialah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana kita ni lemah, maka kita sepatutnya kena bergantunglah kepada sesuatu yang kuat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah maka al-istislam ini ialah kita serahkan diri kita, kita patuh, kemudian kita serahkan kepada Allah untuk menetapkan sesuatu perkara dan sebagainya. Semua benda tu kita katakan sebagai al-istislam. Jadi dalam soal Al-Ahzab ini ianya dengan kata al-Islam, tapi al-Islam apa? Iaitu al-Islam, ulama kata al-Islam fi halatil harajah, iaitu kita serahkan segala-galanya kepada Allah dalam situasi yang sukar, dalam suasana yang kritikal, dalam keadaan kita ni menghadapi kesukaran, dalam kita menghadapi masalah. Jadi pada masa itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Ahzab ini dia nak mengajar
perkara-perkara ini. Jadi apakah dia perkara yang perlu kita serahkan kepada Allah? Sebagaimana dalam surah Ahzab ni dia telah menceritakan kepada kita, yang pertama sekali ialah masalah, antara masalahnya ialah masalah sosial. Contohnya masalah yang berlaku di kalangan kita. Masalah termasuk kat sini ialah masalah apa? Masalah tabani, iaitu masalah anak angkat. Kemudian masalah apa lagi? Masalah zihar di antara suami isteri kan. Kemudian masalah apa lagi? Masalah fitnah-fitnah yang berlaku di kalangan kita, iaitu dalam kisah Aisyah kan. Kemudian masalah apa lagi? Kadang-kadang itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyuruh kita ni membuat satu benda yang kita tak faham. Kenapa kadang-kadang? Kenapa benda ni? Kenapa benda ni? Jadi kita serah kepada Allah. Itu seperti contohnya masalah hijab. Dan kemudian seterusnya lagi, ada banyak lagi masalah-masalah lain. Contoh lagi adalah masalah apa? Masalah dalam peperangan. Itu antara benda yang besar lah yang berlaku dan dinamakan surah ini sebagai surah Ahzab. Jadi surah ini dinamakan sebagai Ahzab dan artinya adalah jamak, plural kepada kata-kata hizbun. Hizbun ni ialah satu kumpulan. Jadi Ahzab ni lah kumpulan-kumpulan. Jadi of course lah apa yang biasanya yang kita dapat tahu kan daripada kisah peperangan Ahzab ni, apabila kumpulan-kumpulan orang Arab ni seluruhnya, biasanya dulu sebelum daripada perang Ahzab ni biasanya ialah yang berlaku peperangan seperti Badar ke Uhud ke lain-lain adalah di antara Nabi SAW dan orang-orang Quraisy sahaja. Orang Quraisy ni satu kelompok lah, satu hizbun. Tapi apabila peperangan Ahzab ni, apa yang berlaku ialah orang Quraisy ni telah mengumpulkan semua sekali. Jadi dikatakan sebagai pakatan lah, pakatan semua orang-orang yang menentang Islam ini, daripada Bani apa-apa pun, Bani Quraisy, Bani tak Quraisy, kerana semua sekali itu mereka ni berkumpul dan kemudian mereka menyerang Madinah. Mereka kepung Madinah kan. Jadi bila kepung tu tengok ada parit kan. Jadi parit itu dinamakan sebagai Khandaq. Jadi peperangan tu dinamakan sama ada kadang-kadang dinamakan sebagai peperangan Khandaq ataupun peperangan parit dan juga peperangan Ahzab kan ni. Jadi surah ini dinamakan Ahzab. Tapi ada satu lagi juga pandangan ulama mengatakan bahawa Ahzab ini ialah maksud juga ialah kumpulan-kumpulan yang ada di Madinah. Kumpulan-kumpulan yang ada di Madinah, di dalam Madinah tu. Jadi di luar tu satu grup, iaitu grup yang mengepung Madinah. Tapi ada satu grup lagi, iaitu grup yang dalam Madinah tu. Yang dalam Madinah tu apa? Iaitu yang pertama sekali ialah mukminah, of course kan. Kemudian yang kedua ialah kumpulan-kumpulan lagi ialah orang munafiqun. Kemudian kumpulan lagi apa? Orang-orang Yahudi. Kumpulan lagi apa? Iaitu satu kelompok juga yang boleh kata bukan kumpulan yang menentang, tapi iaitu satu kelompok juga lah, orang mukminat, iaitu orang-orang muslimat, iaitu orang Islam daripada golongan perempuan. Jadi maknanya kat sini ada banyak lah. Jadi banyak kelompok yang perlu dihandle, perlu settlekan dan sebagainya. Jadi itu juga setengah ulama mengatakan sebab itulah nama dia Al-Ahzab. Jadi kita sekarang tengok kan nama surah ini, kita tengok apa ni kaitan surah ini dengan apa namanya dan juga Al-Islam, perkataan Al-Islam tadi yang sebut. Jadi satu perkara yang saya nak sebutkan juga ialah surah ini datang pada juzuk yang ke-22. Jadi maknanya selepas daripada 22 juzuk kan, 1, 2, 3 sampailah kepada 22 kita baca, makna seolah-olahnya bila kita sampai kepada juz 22 ni, sepatutnya kita dah istislam kepada Allah Ta'ala. Takkanlah tak nak istislam lagi kepada Allah, sedangkan kita dah banyak dah dengar. Jadi sepatutnya sekarang kita ni kena menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang setengah-setengah hukum tu kita tak faham. Kadang-kadang kita tak faham. Jadi walaupun kita tak faham satu hukum tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta kita istislam jugalah. Walaupun tak faham lagi, sepatutnya dah faham, tapi kadang-kadang kita tak faham kan. Kadang-kadang ada hukum-hukum tu yang kita tak faham, tapi walaupun kita tak faham, kita serahkan kepada Allah SWT. Sebab Allah itu maha tahu, Allah itu maha sempurna, dan dia tahu kenapa dia tetapkan hukum itu pada kita, dan perasaan itu menyebabkan seseorang itu, seorang mukmin itu diserahkan kepada Allah dan dia ikut. Jadi insya-Allah kita masuk kepada surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah ni ada 73 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini kita katakan tiba-tiba saja dimulai dengan seruan wahai Nabi. Jadi ini di antara ayat yang memanggil Nabi ini dengan Nabi. Allah Ta'ala tak memanggil Muhammad dan sebagainya sebagaimana
nabi-nabi terdahulu kan, nabi-nabi yang lain dulu dalam ayat Quran disebutkan seperti ya Musa, ya Daud, ya Ibrahim dan sebagainya. Tetapi Allah Taala memanggil nabi di sini dengan pangkatnya, iaitu ya ayuhan nabi, wahai nabi. Apa yang Allah Taala minta daripada nabi kat sini, iaitu yang pertama sekali ya Allah Taala ialah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu yang pertama, takwa. Jadi kita tak perlu terangkanlah apa maksud takwa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah Taala minta daripada kita apa? Daripada nabi ni, wala tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan kamu ikut, jangan kamu patuh, jangan kamu dengar, bukan dengar, atau maksudnya dengar dan patuh tu kepada orang kafir dan juga munafik. Jadi kat sini apa kaitan ini? Ulama-ulama sebut ialah kadang-kadang orang kafir dan munafik ini memang dia minta daripada kita supaya jangan bertakwa kepada Allah. Jangan bertakwa, maknanya dia tak kata jangan bertakwa, tapi maksudnya ialah dia ajak kita buat satu benda yang bertentangan dengan Islam kan, bertentangan dengan takwa. Jadi oleh kerana itu jangan ikut, jangan dengar cakap mereka, jangan patuh kepada mereka jika sekiranya mereka mengajak kepada satu benda yang begitu. Itu nombor satu. Yang kedua. Yang ketiga ialah innallaha kana aliman hakim. Kemudian tu Allah Ta'ala berkata innallaha kana aliman hakima. Allah Ta'ala lebih tahu, bukan mereka yang lebih tahu. Dan Allah Ta'ala tu hakim yang kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu dengan perkataan iaitu boleh jadi bijaksana, boleh jadi Allah Ta'ala tu mantap, lebih kuat dan sebagainya, dan banyaklah makna-makna sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Seterusnya ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebutkan itu wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Muhammad, jangan ikut dengan orang kafir, tapi hendak apa kamu kena buat sekarang, iaitu kamu kena ikut apa yang diwahyukan kepada kamu. Jadi sebagaimana kita jugalah di hadapan kita di sekarang kan. Jadi kita sekarang ni, ayat ni kita ditujukan asalnya kepada Nabi Muhammad, disebutkan ya ayuhan nabi, tapi sebenarnya ayat ni adalah untuk kita juga, iaitu kita sepatutnya ialah kena bertakwa, jangan ikut orang kafir, jangan ikut orang munafik jika sekiranya mereka ni mengajak kepada benda-benda yang menyalahi Islam, dan kemudian hendaklah kita mengikut apa yang diwahyukan, iaitu mengikut Quran dan ikut itulah benda yang kita sepatutnya ikut. Jangan cakap mereka innallaha kana bima ta'maluna khabir. Allah lebih tahu. Jadi yang kena ada dalam pemikiran kita kan, kita ikut Allah kerana Allah lebih tahu. Manusia mengajak kepada benda-benda yang macam-macam, mengajak kepada kesenangan, mengajak kepada materialism, mengajak kepada hidup hedonisme kan, keseronokan, mengajak kepada benda-benda lah kan yang tak betul kan. Tapi kita jangan ikut yang kita mesti ikut ialah ittabi' ma yuha ilaik, iaitu apa yang ada dalam Quran, apa yang ada di dalam sunnah, apa yang disebutkan oleh para ulama kita ikut yang tu, bukannya ikut cakap-cakap mereka, iaitu orang kafir lah, khususnya pada hari ni kan. Artisnya, selebritinya kafir lah, pemain bola lah, macam-macam lah, macam-macam sekarang ni kan, yang menyeru kita. Dia tak kata mari, tapi dia tunjukkan pada kita, dia buat passion dia. Jadi kita pun terikut kan. Jadi kita terkejut juga kan, bukan terkejut lah, kata memang benda tu berlaku kan, iaitu apabila sebagai contoh kan, apabila contohnya BTS melancarkan album baru mereka kan, bukan album baru lah kan, video mereka kan dalam YouTube. So tengok kan, dalam masa 24 jam saja dia dapat berapa ratus juta penonton. Jadi nampak tak macam mana manusia ni kan terikut dengan tu, dan kemudian startlah terikut dengan cara mereka, cermin mata ke, rambut ke, gaya ke dan sebagainya kan. Itu siapa yang ikut ramai tu? Orang Islam Itu masalah dia kan. Itulah sampai berbeluk-beluk kan, bila artis daripada Korea datang ke Kuala Lumpur tu. Jadi maknanya kat sini kan, kita ni Allah Ta'ala kata jangan ikut orang kafir, apatah lagi kalau orang Islam pun kadang-kadang tu juga, dan juga orang munafik. Jadi orang munafik ni apa? Orang munafik ni orang-orang yang nampak kelihatan Islam lah kan, of course lah kan. Kemudian Allah Ta'ala kata kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi SAW? Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kamu kepada Allah SWT. Jadi tiga perkara lah kan kita boleh nampak kat sini kan. Yang pertama sekali ialah bertakwa, yang kedua ialah mengikut Al-Quran dan juga Sunnah dan juga kata-kata ulama saja. Yang ketiga ialah at-taqwa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi di dalam awal surah Ahzab ni. Kemudian wa kafa billahi wakila, dan hancurkanlah Allah Ta'ala ni sebagai tempat bergantung yang menjadi penolong kita, insya-Allah. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi.
Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebutkan bahawa Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi seorang lelaki itu ada dua hati di dalam dirinya. Jadi kalau ikutlah sebab nuzul kepada ayat ni adalah kerana ada seorang tu di zaman Nabi tu dia ni bernama Jumail. Jumail bin Ma'mar Al-Fahri nama dia. Jumail bin Ma'mar Al-Fahri. Jadi dia ni kata apa? Dia kata aku ni ada dua hati. Jadi dia pun cakap lah, pandailah kan. Jadi tengok kan, sebab apa aku pandai, dia kata. Sebab aku ada dua hati, dia kata. Jadi tapi sekali tu lepas peperangan Badar, apa yang berlaku kan, dia kerana takut sangat dia lari kan, iaitu dia satu kasut dia tu dipegang di tangan, satu kasut dipegang di kaki. Orang tanya, kenapa kau ni Mama? Kasut kau di mana? Kata kasut aku di kaki lah dua-dua. Jadi pada hari tu orang pun fahamlah sebenarnya dia tu mengarut je kan. Tengok kan, sampai terlupa. Oleh kerana takut sangat lari daripada peperangan Badar tu kan, dia takut sampai dia terlupa kasut dia letak di mana. Jadi orang faham lah, kata dia sebenarnya manusia tak kat mana pun dia ni bodoh. Itu satu sebab nuzul lah kepada ayat ni kan. Tetapi secara umumnya ayat ini adalah Allah SWT nak sebutkan kan, kalau kita ni kan taat pada Allah, kalau kita ni taat pada Rasul, kalau kita ni kan tawakal pada Allah, dia tak akan bercampur. Dia tak ada kata saya dia taat pada Allah tapi dalam masa yang sama dia boleh taat kepada benda lain. Tak boleh kan. Dia kalau taat pada Allah, dia taat pada Allah kan. Kalau taat pada benda lain, maka dia taat benda lain tu kan. Jadi Allah Ta'ala tidak menerima syirik. Begitu juga tawakal. Tawakal mana boleh saya tawakal kepada Allah, tawakal kepada mesin ATM kan, ataupun gaji kan, ataupun majikan. Tak boleh kan. Sebab apa? Jangan satu saja, ni ataupun ni kan. Jadi itu secara umum lah makna daripada ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfihi, di dalam dirinya. Wa ma ja'ala azwajakumul lati, minta maaf, wa ma ja'ala azwajakumul lati tuzahiruna minhunna ummahatikum. Jadi Allah tersebut pun sini pasal masalah zihar sini kan. Jadi saya tak nak ulas lah panjang tentang zihar ni, ada dalam surah Al-Mujadalah, ada lagi kan nanti insya-Allah kan kita. Tapi ialah adat orang Arab ni kan, dia akan mentolak isterinya dengan kata zihar ni, maknanya dia katakan kau ni serupa dengan mak aku ke, kau serupa dengan saudara aku dan sebagainya lah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat situ kan. Jadi apa kaitan dengan ni, saya tak nak ulas panjang lah. Kemudian yang keduanya ialah perkara yang kedua yang Allah Ta'ala sebut kat sini ialah masalah anak angkat, iaitu wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan begitu juga anak angkatnya. Kamu panggil dia ni bin ni. Dulu orang Arab dan juga apa yang berlaku kepada Nabi pun, iaitu Nabi mereka ni memanggil Zaid kan. Zaid ni ialah dia ni seorang budak, dulunya dia telah ditawan dalam satu peperangan, lalu dijual kepada Hakim bin Hizam. Kemudian tu Hakim bin Hizam ni dia telah hadiahkan kepada ni budak Zaid ni budak kecil lagi masa tu, kepada Khadijah. Jadi Khadijah bila dia kahwin dengan Nabi, kepada Khadijah, hamba kepada ni kan. Jadi Zaid bin Harisah Jadi Harisah ni kan, jadi orang tak panggil Zaid bin Harisah, orang panggil Zaid bin Muhammad. Jadi Zaid bin Muhammad lamalah sehinggalah turun ayat ni. Maka Allah Ta'ala katakan ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka kepada ayah-ayah mereka kan, li'abaihim. Jadi ayah Zaid ni siapa? Ayah Zaid ni ialah Harisah lah. Jadi sebab itulah dari segi hukum tidak boleh kita menamakan anak angkat tu dengan bin kita. Ini yang dibuat oleh orang Arab sebelum daripada tu, menyebabkan rosak nasab kan. Sebab bila dia bin tu dengan orang anak dia lah kan, lalu akhirnya lama-lama jadi seolah-olah macam keturunan dia, dan dia dapat segala-galanya lah pada masa tu kan. Anak angkat ni dapat segala-galanya kan. Dapat segala maksudnya apa kan, dia dapat seolah macam dapat nasab, dia dapat miras, dia dapat everything kan. Jadi sebenarnya benda tu tak betul. Allah Ta'ala kata ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Tapi kalau kamu tak tahu macam mana, kamu tak tahu, kalau yang kita amalkan sekarang ni, kita bin Abdullah lah kan, anak hamba Allah kan dia kan. Jadi hamba Allah tu saudara kita.
Jadi dalam panggilannya ialah dia akan panggil kan, ini ya akhi mana saudaraku macam itulah kan. Itu untuk kisah nak angkat. Jadi saya tak nak bincang panjang lah tentang apa ni, tentang isu apa ni, hukum-hukum lah yang berkaitan dengan ni. Kita pergi terusnya ialah seterusnya ialah kemudian Allah Taala kata walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Maknanya ini adalah satu prinsip jugalah kan bagi kita, kepada kita, iaitu apa kan, prinsip iaitu Allah Ta'ala ni kan tidak marah kepada kita jika sekiranya kita ni tak sengaja buat apa-apa kan. Apa yang Allah Ta'ala marah ialah apabila kita sengaja, kita tahu, tiba-tiba kita buat juga. Jadi ini Allah Ta'ala sebutkan sini kan, iaitu dia kata Allah Ta'ala sebutkan ni walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tak mengapa apa-apa kamu silap. Tak kira lah panggilan anak angkat ke, salah kamu panggil anak angkat ke, kamu panggil anak angkat tiba-tiba sebenarnya ayah dia orang lain. Tersalah kita, tak kisah kalau kita tu akhta'tum. Akhta'tum maknanya kesilapan kita kan. Yang tak bolehnya ialah walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tapi apa yang tak boleh ialah apa yang sengaja. Sengaja kita buat satu benda tu. Itu yang salah tu kan. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahima. Walau bagaimanapun Allah kata kalau kita tersalah, kita sengaja buat salah, maka kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala ampunkan. Sebab apa? Sebab dia adalah Ghafuran Rahimah, dan dia tu maha sayang kepada kita semua. Kemudian ayat yang terakhir muka surat kita pada hari ini, iaitu muka surat 418 ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Nabi dan juga kedudukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Ayat ini besar dari segi apa kita kata, dari segi kedudukan dia menjelaskan Nabi ni siapa dan orang-orang di keliling kita siapa. Kita ada saudara mara, kita ada mak, kita ada ayah, kita ada adik-beradik, kita ada orang dekat kita, kawan kita, kita ada suami, kita ada isteri dan sebagainya lah kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kat sini an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi ni lebih aula bagi seorang mukmin tu daripada orang lain. Maksud aula bukan bahasa Indonesia aula tu dewan aula sini artinya lebih patut lagi. Lebih patut diberi prioritas, lebih tinggi sepatutnya kedudukan dia di dalam diri seorang mukmin. Jadi itu perkara pertama lah dalam ayat yang ke-6 yang kita baca pada pagi ni, iaitu sebab itulah banyak lagi ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang lain kan yang menceritakan tentang isu ini. Isu apa kan? Sebagai contohnya kan, iaitu Nabi SAW sebutkan bahawa aku dengan kamu semua ni seperti seorang yang menyalakan api. Kemudian banyaklah kelkatunya, binatang terbangnya nak datang kat sini kan, ataupun di sini dipanggil burungan burungan tu binatang kecil-kecil yang terbang masa kalau masa ada hujan tu kan, dia akan datang tempat lampu. Jadi Nabi kata aku ni seperti orang yang menyalakan api, tiba-tiba banyaklah binatang-binatang tu yang terbang, yang nak terjun dalam tu. Dia tahu dia akan mati bila masuk dalam tu. Aku jadi kerja aku ialah aku menghalang binatang-binatang tu. Sebab apa? Aku tahu jika mereka pergi pada api tu mereka akan mati. Jadi aku kata berusaha bersusah payah. Dalam satu hadis tu, dalam satu riwayat sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi, dia kata seolah-olah seperti seorang yang mana seluar dia tu nak jatuh kan. Seluar tu nak jatuh, macam mana dia mesti pegangkan seluar dia kan tu. Jadi bersungguh-sungguh dia pegang seluar tu, tak nak bagi jatuh juga kan. Jadi begitulah binatang tu kan. Nabi dengan umat dia tu ialah nak jaga. Itu nak tunjukkan sayang dia kan. Jadi dia katakan kena sambut seruan Nabi panggil tu kan. Sebab apa? Nabi tidak akan memanggil kita, menyeru kita kepada suatu benda, melainkan benda tu adalah penting untuk kita. Tak macam saudara kita, tak macam mak kita, ayah kita, kemungkinan ada kadang-kadang dia dipanggil tu tak ada apa-apa sangat pun, kadang-kadang disuruh buat tu benda-benda yang memudaratkan kita kan. Tapi Nabi ni tidak kan, dia memang itu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Dan sebagaimana kita tahu kan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan, dia kata kan aku sayang kan, tetapi tak melebihi diri aku sendiri kan. Tapi Nabi kata apa kat dia kan, tak sempurna lagi iman kamu sehinggalah aku ini menjadi lebih sayang daripada segala-gala yang ada di atas
mukmin Allah dan Rasul lebih sayang daripada segala-galanya, termasuk diri kamu. Jadi pada masa itulah Sayyidina Umar berkata, ya, pada ketika itu maka dia katakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pada masa itulah mana tahap paling tinggilah kita kena letakkan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat kan. Dalam peperangan mereka sanggup mati kan, kerana untuk mempertahankan Nabi kan. Ada seorang sahabat meletakkan belakang dia tu dihujani dengan panah kan. Kenapa? Kerana dia nak tahan daripada Nabi yang ada tu kan, tahan diri daripada Nabi itu terkena panah. Jadi itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat, dan kita pada hari ini itulah yang berlaku kan. Kita mempertahankan Nabi, mempertahankan orang buat berkata tak elok pada Nabi kan. Jadi alhamdulillah benda ni seperti kita dengar di Pakistan kan, sampai ada yang terbunuh kan kerana nak mempertahankan benda tu kan, masya-Allah. Kemudian Allah Taala sebut lagi wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi ni adalah mak-mak kamu, mak-mak kepada orang mukmin. Artinya apa? Mak tu bukanlah dari segi nasab, bukan dari segi maknanya boleh melihat, bukan boleh mewarisi, bukan, tapi mak kat situ ialah mak dari segi tak boleh kahwin dan juga kedudukan. Itu ulama sebut Kemudian wa ul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, ini adalah tentang miras kan. Sebab sebelum daripada tu, apabila hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka orang Islam tu pada mula-mula tu mereka tu boleh mewarisi di antara satu sama lain kan. Sebab apa? Seolah macam saudara pandai. Tapi selepas daripada tu Allah Ta'ala batalkan. Termasuklah ayat ini yang membatalkan hukum tersebut, iaitu wa ulul arham, iaitu yang sama-sama rahim. Sama-sama rahim ni makna mak, adik-beradik kan, dan sebagainya tu kan, kaum-kaum kerabat yang terdekat tu ulul arham panggil itu adalah ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minin wal muhajirin, kan, daripada orang mukmin dan juga orang muhajirin. Jadi sebelum daripada tu orang muhajirin tu macam lebih aula lah kan, tapi sekarang ni dah bila Islam dah mantap di Madinah tu, maka hukum tu Allah Taala ubahkan. Kemudian illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kamu nak buat baik. Banyak penafsiran ulama sebut kat sini apa maksud kalau kamu nak buat baik, tapi yang popularnya ialah kalau kamu nak bersedekah, itu tak masalah. Kemudian ataupun berwasiat disebutkan zalika fil kitabi mastura. Jadi itu semua adalah tercatat di dalam fil kitab situ. Itu maksudnya ialah Al-Quran. Kana zalika fil kitabi mastura. Jadi alhamdulillah kita tamat hari ini, kita habis hari ini muka surat 418. InsyaAllah kita akan sambung esok pada muka surat 419. Dan surah Al-Ahzab ni surah yang agak panjang sebab kita ada 10 muka, tak seperti surah Sajadah sebelum daripada ni. Surah Sajadah hanyalah 3 muka saja kan kita dah habiskan. Ini ada 10 muka. Jadi kita baru habis hari ini muka surat yang pertama daripada surah Sajadah. Jadi jangan ke mana-mana, insya-Allah. Jangan lupa, insya-Allah jumpa lagi esok bersama-sama yang tersempat. So tolong share, tolong like, tolong komen, dan tekan loceng, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.